Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب والسنة وأطلق بلساني اشرح بصدري واستعمل به جسدي حولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah. Allah sambung ke surat 81 Rumi. Muka surat 52 Jawi. 52 Jawi. 81 Rumi. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين. آمين يا رب العالمين. Ta'alluq ilmu. Ta'alluq ilmu. Yang mana sebelum ni kita dah selesai ta'alluq qudrah, ta'alluq iradah. Masuk kita ta'alluq ilmu. Ta'alluq qudrah pada segala mungkinat. Ta'alluq qudrah, ta'alluq soluhi qadim, tanjizi hadis. Tak ada tanjizi qadim. Dan khilaf ulama ta'alluq qabdah ada atau tidak. Maka ta'alluq qudrah pada segala yang mungkinat sahaja. Ta'alluq iradah, ni istilah-istilah ni lah. Kalau tak faham tu nak buat macam mana. Sebab kita dalam perbahasan fardu kifayah. Tak boleh buat apa dah. Maknanya ada yang ponteng tu. Kalau tak faham. Sebab kita dah bahas dah ni. Walaupun dia agak susah. Banyak jam dah. Ta'alluq iradah. Ta'alluq iradah kepada yang harus jua. Iradah. Samalah juga ta'alluq qudrah juga. Sama. Iaitu kepada mungkin. Mungkinat sahaja. Ta'alluq iradah juga pula soluhi qadim, tanjizi qadim. Tanjizi hadis. Tapi sebenarnya kalau kita tengok balik, soluhi qadim, ta'alluq iradah soluhi qadim, tanjizi qadim, tanjizi hadis. Ya, betul.
3 kan. Tapi kalau kita tengok kat bawah ni, ada 4. Suluhi qadim, tanjizi qadim, qabdah, tanjizi hadis. Itu selesai dah. Selesai yang itu. Masuk kita ta'alluq ilmu. Yang sukar-sukar telah berlalu. Kita yang tak sukar sangat, senang dah. Yang sukar-sukar pada perbahasan ta'alluq qudrah dan iradah tu, sila hadam sungguh-sungguh. Susah nak faham tu. Walaupun dia fardu kifayah lah. Ta'alluq ilmu ni tak sesusah itulah. Mari kita tengok. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Adalah ilmu bertakluk ia kepada wajib, mustahil dan harus. Sekejap lagi dia akan bahas satu-satu yang wajib, mustahil dan harus. Ilmu ni tahulah, pengetahuan. Tahu. Ilmu lah, bahasa Melayu ilmu juga. Wajah ta'aluknya inkishaf. Kalau kita tengok sedikit perbandingan, kalau ta'aluk qudrah, wajahnya adalah memberi bekas kan? Taksir. Memberi bekas. Qudrah kan? Kalau iradah, wajahnya takhsis. Nak buat macam mana? Sabar je lah. Sebab kita dah bahas panjang lebar. Sebab tu saya buat singkatan-singkatan aja. Memang Allah payahnya, susahnya. Susahnya maknanya confirm ponteng sebelum ni. Macam mana pun kalau tak faham tak berdosa. Dia bukan fardu ain. Ta'alluq qudrah adalah wajah dia adalah taksir, memberi bekas. Tapi ta'alluq iradah wajahnya adalah takhsis. Ada tu dalam muka surat 77. Habis tu ta'alluq ilmu apa? Ta'alluq ilmu wajah dia apa? Inkishaf. Ta'alluq qudrah taksir, memberi bekas. Ta'alluq iradah ta'alluq iradah takhsis. Ta'alluq qudrah taksir. Ta'alluq iradah takhsis. Taksir memberi bekas, ta'alluq iradah takhsis menentukan. Ataupun bahasa kita mengkhususkan. Takhsis mengkhususkan. Ta'alluq ilmu inkishaf. Apa maksud inkishaf? Terang dan meliputi tiap-tiap sesuatu. Laisa laha min dunillahi kashifah. Tu, kashifah tu. Biasakan kita nasyid kan? Laisa laha min dunillahi kashifah tu, kashifah. Ataupun orang Melayu sekarang panggil kasyaf. Weh, kau jangan main, dia wali kasyaf. Itulah. Atau dia kasyaf. Ataupun inkishaf dengan maksud terterang meliputi tu wajah ta'alluq dia. Sekejap lagi kita faham, slow-slow. Macam mana? Kita tengok perbandingan qudrah memberi bekas. Qudrah wajah ta'alluq dia memberi bekas. Taksir memberi bekas. Apa maksud memberi bekas? Mula-mula tak ada, lepas tu ada. Bekas tu. Iaitu daripada tak ada kepada ada. Buat kan bekas. Buat tu maksud buat. Bila buat daripada tak ada apa-apa, buat ada. Itulah bekas. Ataupun daripada ada tiba-tiba tak ada. Bekas juga. Memberi bekas. Tapi kalau Melayu panggil tidak memberi bekas. Bukan tidak memberi bekas. Tidak berbekas. Dia ada, tiba-tiba hilang. Tak ada bekas. Itu Melayu. Tapi bukan kita nak bahas Melayu. Kita nak bahas bekas tu maksud memberi kesan. Memberi bekas lah. Iaitu daripada tak ada kepada ada, daripada ada kepada tak ada. Buat begini kan semua tu bekas. Bergerak, angkat. Bila angkat kan bekas. Bekasnya iaitu tadi duduk kat bawah. Bila naik ke atas, yang tadi tak ada kat atas dah ada dah. Yang kat bawah pula, yang patutnya ada tangan macam ni tadi, sekarang ada kan? Okay. Tak ada dah yang kat sini. Bekas tu. Iaitu daripada ada kepada tak ada. Yang kat sini pula tak ada. Bila gerak, dah jadi ada. Bekas tu. Dan apa sahaja yang ada, yang Allah cipta dengan kudrahnya, Allah yang bersifat kudrah yang mencipta tadi, dengan maksud memberi bekas. Mengadakan, mentiadakan dan sebagainya.
Kita nak faham tu, kita nak kiaskan kepada ilmu. Iradah pula takhsis, iaitu menentukan. Ataupun nak, ataupun kehendak. Iradah. Jadi Allah nak, Allah tentukan laki ke perempuan. Allah nak cipta makhluk. Cipta makhluk satu hal. Nak jadikan lelaki ke perempuan. Nak jadikan perempuan. Takhsis, dah tentukan dah. Bukan lelaki tapi perempuan. Kan tu menentukan, mengkhususkan. Itu takluk iradah. Betul lah iradah tu nak. Ataupun kehendak, ataupun tentu. Kenalah dengan kerja dia tu. Habis tu, kalau ilmu apa ilmu? Ilmu tu inkishaf. Inkishaf tu terang. Ataupun kalau Melayu kata tahu lah. Tahu. Ataupun terang, ataupun meliputi. Ataupun semua bahasa-bahasa lama. Tapi kalau orang sekarang cakap, tahu. Tapi bila disebut tahu, dia lebih kepada pengetahuan. Bila pengetahuan, dia mula tak tahu, lepas tu tahu. Jadi sebab tu bimbang takut, kata bila Allah itu tahu, ilmu tu, inkishaf tu diterjemahkan sebagai tahu. Bimbang takut bila sebut tahu ni, pengetahuan, mula-mula kan tak tahu, lepas tu dah tahu. Takut salah faham itu. Allah bukan gitu, maka dia tak guna istilah tahu. Habis guna istilah apa? Terang. Terbuka. Kan inkishaf kan? Terbuka. Tidak boleh disembunyikan. Kan kata, kau jangan tu, dia tu kasyaf. Maksudnya kau jangan main. Kau datang-datang, dia dah tahu dah apa yang kau nak. Sebab dia tu kasyaf. Maksudnya apa? Kau tak boleh sembunyi pada dia. Kau pergi-pergi, kau jumpa je, dia dah tahu dah apa yang di dalam hati. Kasyaf. Itu maksud dia. Jadi, ilmu-ilmu ni, takluknya inkishaf, iaitu terang, tahu, tak boleh disembunyikan. Gitu. Kalau kata tahu, bimbang takut, disamakan dengan makhluk. Sebab tu, dalam kitab kita kata terang dan meliputi tiap-tiap sesuatu. Macam kita biasa duduk tu, laisa laha min dunillahi kashifah. Ini sebenarnya surah An-Najm. Yang kita duduk nyanyi-nyanyi itulah. Surah An-Najmi. Kan? Laisa laha min dunillahi kashifah. Kan? Nyata. Cantik juga ayat tu. Nyata. Boleh juga. Nyata. Tapi kalau nisbah pada makhluk, tahulah. Jadi bimbang takut salah faham, maka dikatakan dengan terang. Nyata, cantik juga. Nyata. Tapi maksud inkishaf ni apa? Tersingkap, terbuka, ternyata. Boleh tak? Ternyata. Itu maksud inkishaf. Ataupun itu maksud ilmu. Bila Allah itu ada sifat ilmu, bila Allah itu berilmu, maka inkishaf. Inkishaf tu macam mana? Maka tersingkap segala-galanya. Maka tidak boleh disembunyikan segala-galanya. Sebab Allah tahu semua. Tak boleh sembunyi. Dalam, luar, atas, bawah, kiri, kanan. Maka terbuka segala-galanya. Maka ternyata bagi Allah segala-galanya. Kalau nisbah makhluk, maka tahu semua. Tahu segala-galanya. Dan laisa laha min dunillahi kashifah, itulah maksudnya tidak ada yang nyata, tidak ada yang terbuka, tidak mati yang ternyata, tidak ada yang tersingkap melainkan Allah. Allah je yang tersingkap segala-galanya, tak boleh disembunyikan. Dalam surah Talaq, dalam surah At-Talaq, wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan sesungguhnya ilmu Allah itu benar-benar meliputi. Apa maksud meliputi? Maksud meliputi itu tak boleh sembunyi. Memang complete set. Tahu tu tahu sungguh. Ilmu Allah, ilmu. Tersingkap tu tersingkap sungguh. Terzahir tu terzahir sungguh. Ternyata tu nyata sungguh. Itu maksud meliputi. Dan meliputi juga bermaksud bukan kesamaran. Tidak. Maksudnya tahu juga bukan jenis sama-sama. Dan tidak didahului dengan tidak tahu. Itu macam Allah tidak didahului dengan tak tahu. Allah memang dah tahu. Tidak didahului dengan tak tahu. Kita pun tahu. Tapi tahu kita sebelum tahu tu tak tahu. Kita tahunya kita didahului dengan tak tahu. Dan bila kita tahu, lama-lama nanti kita tahu lagi. Maka bertambah lagi. Dan yang kita tahu tu, silap-silap akan datang rupa-rupanya kita rasa kita tahu, rupa-rupanya kita tak tahu. Bila kita tahu yang kita tak tahu, kita tahu yang kita tak tahu pada akan datang. Nanti. Nanti. Jadi, itu kita. Tapi Allah tidak.
Dengan maksud meliputi, tak ada kesamaran, tahunya tidak didahului dengan tak tahu. Bukan, oh baru tahu, tak ada. Tak ada. Mesti tahu. Makhluk lain. Makhluk kena belajar. Masa belajar tu tak tahu. Lepas belajar, oh kena diajar, baru tahu. Maknanya didahului dengan jahil. Itulah makhluk. Allah tidak begitu. Allah tahu. Sedia tahu. Sedia maklum. Boleh juga. Sedia tahu. Tahu yang bukan tahu sedia lagi. Sama lah tu. Kita pusing-pusing ayat tu. Tahu yang mana tahu tu tidak didahului dengan tak tahu. Sedia tahu lah atau sedia maklum. Tapi sedia maklum dah jadi bahasa Melayu. Jadi dia takut salah faham lagi sedia maklum tu. Susah kalau ada bahasa tu sama dengan bahasa Melayu yang mempunyai maksud yang berbeza. Masalah sikit lah. Jadi bila kata Allah tahu tu tidak ada permulaan, tahunya tidak ada permulaan atau tahunya bukan didahului dengan tak tahu. Sebab tu kita yang selalu kita zikir, yang selalu kita baca tu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Ilmu Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Fi kulli lamhatin, setiap pandangan, wa nafasin, turun naik nafas, adadama, sebanyak bilangan, wasi'ahu ilmullah, semua bilangan tadi ada dalam ilmu Allah. Apa dia yang ada dalam ilmu Allah? Setiap pandangan, setiap nafas ada dalam ilmu Allah. Jadi bila kita kata Allah itu tahu, Allah itu sifatnya ilmu, yang mana ilmu tu takluknya inkishaf, ternyata, terterang, terbuka, tersingkap. Dan bila kata tersingkap pula, meliputi, complete set, dan sempurnanya tahu itu, tahu tu tidak didahului dengan jahil. Tidak didahului dengan tak tahu. Maksimum. Sebab itulah, mari kita baca bawah sikit. Maka bahagian takluknya satu jua, iaitu tanjizi qadim. Artinya tunai pada azali. Maksudnya Allah tahu sejak azali. Allah tahu sejak azali. Bila Allah tahu sejak azali, maksudnya tidak didahului dengan tak tahulah. Sebab Allah tahu. Dan Allah tahu tu apa? Atas sekali apa tu? Allah tahu tu apa? Perkara wajib, perkara mustahil, perkara harus. Perkara wajib mustahil tu nanti kita bahas lagi. Kita ambil Allah tahu perkara harus. Harus tu kita lah makhluk lah. Bila kata Allah tahu sejak azali lagi, maknanya tahunya Allah itu tidak didahului dengan tak tahu. Dan Allah tahu tu meliputi semua. Lengkap, complete set. Sama ada yang sedang terjadi ataupun yang akan terjadi. Allah tahu. Okay? Jadi kalau kata semua, maknanya Allah tahulah kita ni masuk neraka ke masuk syurga. Tahulah. Ke Allah tak tahu lagi? Sebab tu bila kita mengaji ta'alluq ilmu, waktu ni barulah dia akan relate dengan rukun iman yang ke-6, qada dan qadar. Ataupun relate dengan qudrah dan iradah, bahawasanya semua perkara Allah yang hendak, Allah yang tentukan, dan semua perkara Allah yang buat. Yang semua perkara tu termasuk syurga neraka. Semua perkara. Iyalah, perkara tu syurga neraka lah. Jadi bila kata Allah, semua Allah buat, maknanya semua Allah nak, Allah tentukan. Bila semua Allah tentukan, maknanya semua Allah tahulah. Bila Allah tahu tak kita ni masuk syurga neraka? Tahulah. Sebab tu kalau bahas ta'alluq ilmu, kita tak pelik. Sebab ada orang pelik. Dia pelik, dia kata, Allah bagi kita kekuatan panca indera, dan Allah suruh kita buat ada perkara yang Allah suruh buat dan ada perkara yang Allah larang. Jadi jika kita buat perkara yang Allah suruh, maka kita masuk dalam syurga. Bila kita buat perkara yang Allah larang, maka Allah janji nak masuk dalam neraka. Nak seksa. Jadi maknanya,
Bila Allah suruh buat, tunggulah kita buat dulu. Bila kita buat, barulah Allah tahu. Kejap. Boleh jatuh batal iman kalau faham gitu. Habis tu kalau Allah dah tahu, kenapa Allah cipta? Dia mula mempersoal-soalkan. Tu patut dia akan kembali kepada qudrah iradah dan dia kembali kepada qada dan qadar. Kembali kepada rukun iman yang kena balik. Dia pusing-pusing situ. Jadi bila tanjizi qadim, ia artinya tunai sejak azali ataupun Allah tahu sejak azali. Allah tahulah semua. Bila Allah tahu kita ni syurga atau neraka, maknanya siapa yang nak masuk syurga, nak masukkan kita syurga dalam neraka yang Allah dah tahu tu? Mestilah Allah yang nak. Takkan ada yang selain daripada Allah yang tentukan yang kendak. Allah lah kendak. Bila Allah yang kendak dan Allah tahu dia tu syurga atau neraka, maka siapa yang membuat dia itu supaya masuk neraka? Allah lah. Atau masuk syurga? Allah lah yang buat. Buat tu qudrah. Tentukan syurga atau neraka tu iradah. Ilmu tu tahu. Jadi bila kata Allah tahu, segala-galanya sejak azali lagi, segala-galanya termasuk syurga neraka. Segala-galanya termasuk saat ni apa nak jadi. Segala-galanya termasuk lagi sejam apa nak jadi. Segala-galanya tahun depan apa nak jadi. Segala-galanya lagi 10 tahun apa nak jadi. Itulah segala-galanya. Segala-galanya masuk langit dan bumi. Segala-galanya. Dah nama segala-galanya. Semualah. Segala-galanya termasuklah kiamat. Segala-galanya termasuklah bangkit daripada kiamat nanti. Segala-galanya ditimbangkan siapa berat, mana tak berat. Allah tahu siap-siap dah. Bila Allah tahu? Sejak azali. Kita tak ada lagi. Allah tahu dah. Mana kita tak dibuat lagi. Lepas tu Allah dah tahu. Lepas tu lepas timbang-timbang Allah dah tahu. Lepas tu titian sirat Allah dah tahu. Siapa boleh lalu, siapa tak boleh lalu. Kemudian masuk ke neraka dan syurga. Semua Allah dah tahu dah. Adakah Allah tahu aja, tapi Allah tak nak? Allah tak tentukan? Tak logik. Takkan Allah tahu aja tapi bukan Allah yang tentukan. Ada yang lain pula tentukan melainkan Allah. Maknanya yang lain tu pun Tuhan juga. Maka Allah lah yang tentukan sama ada syurga atau neraka, sama ada apa nak jadi. Semua Allah lah yang tentukan. Kalau Allah yang tentukan, siapa buat? Takkan Allah tentukan yang lain pula buat? Allah lah buat. Jadi qudrah, iradah, ilmu. Dia tiga-tiga ni tak boleh. Tak bercerai tanggal. Yang kat bawah tu ketahui olehmu tu. Saya lompat sikit. Perenggan bawah tu ketahui olehmu adalah ta'alluq qudrah iradah dan ilmu hal keadaannya beratur tu. Beratur. Saya lompat sikit. Dia bila sebut ilmu je automatik iradah, automatik qudrah. Dia beratur. Dia 3 in 1. Takkan Allah tahu je sama ada kita ni akan masuk syurga atau neraka akan datang. Allah tahu je. Tapi bukan Allah tentukan. Kalau bukan Allah tentukan, siapa tentukan? Kalau kita sendiri tentukan, maknanya di dalam alam ni ada yang bukan Allah tentukan. Mana boleh? Allah tentukan dan Allah tahu tapi bukan Allah buat. Lagi pelik. Dan banyak-banyak ada semua, makhluk-makhluk semua ada ni, ada yang Allah tak buat. Sebab kata bukan Allah buat. Maknanya Allah lah yang buat. Jadi begitulah kita. Kalau faham ta'alluq ni, kita faham terus. Jadi bahagian ta'alluqnya satu jua iaitu tanjizi qadim. Artinya tunai pada azali. Tunai itu maksud tunai apa? Tunai ilmu. Tunai ilmu. Maksud tunai ilmu tu apa? Tahu. Tersingkap. Ternyata bagi Allah. Bagi Allah sejak azali lagi dah tahu. Dah tahu. Tuhan mengetahui pada segala yang wajib. Yang ni kita nak bahas balik, undur balik. Apa dia? Nak bahas yang ni. Nak bahas adalah ilmu bertakluk kepada wajib, mustahil dan harus. Yang tu kan. Ni nak cerita pasal tu lah. Takluk ilmu tu pada yang wajib, mustahil dan harus. Bila dalam hukum tauhid, bila dalam ilmu tauhid, dah banyak kali pesan dah. Bila ada sebut wajib dalam masalah ilmu tauhid, bila sebut mustahil, bila sebut harus, itu wajib akal, mustahil akal, harus akal. Bukan wajib kalau tak buat berdosa, bukan. Itu banyak kali dah pesan tu. Bila dalam ilmu tauhid sebut wajib je, maksud lain. Bila dalam masalah tasawuf, bila sebut wajib maksud lain. Bila masalah hukum syarak, bila sebut makruh, maksud lain. Bila masalah perbahasan tasawuf, bila sebut makruh, maksud lain. Okey. Jadi setiap ilmu tu dia ada definisi tentang istilahnya sendiri walaupun sama dari sudut sebutannya sama.
Tapi maksudnya berbeza bergantung kepada ilmu apa kita nak cerita. Sama je lah. Kalau kita membicarakan tentang pemerintahan negara, bila kita sebut imam, maknanya sultan lah, ataupun orang besar-besar, PM ke, itu imam. Kalau bincang tentang pemerintahan. Bila bincang tentang solat berjemaah, maka imam tu yang duduk kat depan, bukan pemerintah. Bila bincang berkaitan dengan dalam keluarga, imam tu masuk suami. Nampak? Dia tengoklah cerita apa. Kalau cerita dalam satu organisasi, maka imam tu lah CEO dia. Kot CEO ke apa? Itulah. Kalau cerita tentang dalam kelas, imam dia adalah ketua kelas. Jadi nampak, imam dia tengoklah pada nak bahas apa. Kita membahaskan tentang ilmu tauhid. Bila sebut wajib, mustahil, harus, itu bukan wajib kalau tak buat berdosa, mustahil. Bukan. Dan bukan juga wajib adat, mustahil adat, bukan juga. Dia apa dia? Wajib akal, mustahil akal, harus akal. Jadi bila sebut wajib akal, apa dia? Allah. Kalau dalam bahasa tauhid, Allah dan sifatnya. Dalam bahasa Melayu dia tak sebut sifat dah, Allah. Bila sebut wajib tu maknanya Allah. Jadi kalau kata kat sini, adalah ilmu bertakluk kepada wajib. Maksud adalah ilmu itu bertakluk kepada Allah. Atau diri Allah sendiri. Tapi kalau bahasa tauhid dia gini, takluk ilmu tu bertakluk kepada yang wajib, iaitu Allah dan sifatnya. Tak nak faham macam tu pun tak apa, sebab kena pening, tak payah. Orang Melayu tak cakap gitu. Habis orang Melayu cakap macam mana? Takluk ilmu ni, kena mengena ilmu ni, hubung kait ilmu ni dengan Allah. Dengan diri Allah, dengan Allah sendiri. Cukup kat situ dah. Mustahil. Mustahil tu mustahil akal, iaitu lawan daripada Allah tu lah. Sekutu dan sebagainya, nanti kita akan bahas tu. Harus. Harus tu maksud kita lah. Boleh ada, boleh tak ada. Harus akal. Makhluk. Harus tu. Itu maksud bila sebut wajib, mustahil, harus dalam masalah ilmu tauhid. Jadi, kata kat sini, Tuhan mengetahui pada segala yang wajib. Wajib apa? Wajib akal. Siapa? Iaitu diketahui zatnya dan sifatnya. Bahasa Melayu tak sebut gitu dah. Iaitu Allah tahu dirinya sendiri. Iaitu Allah tahu dirinya sendiri. Itu wajib tu. Dia sebut dirinya sendiri. Jadi maknanya keilmuan Allah dengan keilmuan Allah itu, Allah tahu tentang dirinya sendiri. Logiklah. Kita pun tahu diri kita sendiri, takkan Allah tak tahu dirinya sendiri. Dirinya sendiri itu apa? Wajib. Wajib itu apa? Tak buat berdosa. Bukan. Wajib itu apa? Wajib itu Allah. Okey. Jadi, bila kata Allah maha berilmu, apa yang Allah tahu? Allah tahu dirinya sendiri. Diri sendiri contohnya apa? Allah tahu diri dia, Allah tahu dia tu berkuasa, Allah tahu apa yang tentang Allah, semua Allah tahu. Maknanya ilmu tadi bertakluk kepada yang wajib. Wajib tu apa? Ataupun ilmu tu takluk dia adalah Allah. Ataupun ilmu tu, bila Allah yang bersifat ilmu tadi tu, kaitannya adalah diri Allah sendirilah. Takkan Allah tak tahu dirinya sendiri kot? Tahulah. Okey. Dan mengetahui yang mustahil. Allah juga tahu mustahil. Allah juga tahu yang mustahil. Mustahil ni mustahil apa? Mustahil kucing bertanduk. Kucing bertanduk bukan mustahil. Harus akal. Harus akal. Tu kena hadam baliklah dalam masalah mustahil akal, mustahil adat, wajib akal, wajib adat tu. Jadi, mengetahui yang mustahil. Apa mustahil? Apa yang mustahil? Mustahil tu manusia terbang. Itu bukan mustahil, itu harus. Kata mustahil, itu mustahil Melayu. Yang kata mustahil, orang terbang. Mustahil dia boleh terbang. Itu mustahil Melayu. Yang kita bahas dalam hukum dalam bahas ilmu tauhid ni bukan yang istilah tu. Bila sebut mustahil, bukannya mustahil tu. Itu mustahil adat. Habis ni mustahil apa? Mustahil sungguh. Contohnya dia kata apa? Diketahui pada azali syarikul bari. Ini tiada baginya. Syarikul bari. Sekutu Tuhan. Ataupun ada satu lagi. Allah macam tu satu lagi. Itu dia panggil mustahil. Jadi Allah tahu tak tentang yang mustahil bagi Allah tu? Bukan. Bukan gitu. Allah tahu tak yang mustahil? Iaitu apa mustahil? Allah ada anak. Mustahil lah? Mustahil. Allah tahu yang
Allah ada anak tu maksudnya. Allah mengetahui anak bagi Allah itu tiada. Ni bahasa ambil bahasa tauhid sikit. Allah mengetahui anak bagi Allah itu tiada. Yang ni kalau tak faham pun tak apa, tapi alang-alang kita dah belajar fardu kifayah, kita up sikit siapa yang boleh ambil manfaat. Ya. Allah mengetahui anak bagi Allah tiada. Allah tahu, tersingkatkan lagi. Allah tahu anak bagi Allah tak ada. Allah tahu anak bagi Allah tak ada. Okey. Allah tahu anak bagi Allah itu tak ada adalah Allah mengetahui perkara yang mustahil. Okey, satu lagi. Allah mengetahui, Allah tahu ianya tak ada anak. Allah tahu dia tak ada anak. Itu Allah tahu benda wajib. Allah tahu dia tak ada anak. Allah tahu Allah lah. Dia tu Allah lah. Allah tahu dia tak ada anak. Allah tahu dia tak ada isteri. Itu namanya Allah tahu benda, Allah tahu perkara wajib. Kalau Allah tahu anak bagi Allah tak ada. Allah tahu anak bagi Allah tak ada. Itu namanya Allah tahu perkara mustahil. Tengok apa beza? Apa beza? Cuba fikir sikit. Cuba fikir sikit. Allah tahu anak bagi Allah tak ada. Allah tahu isteri Allah tak ada. Itu Allah tahu perkara mustahil. Allah tahu Allah tahu dia tak ada anak. Allah tahu dia tu Allah lah. Allah tahu dia tak ada anak. Allah tahu Allah tak ada anak. Itu dia panggil Allah tahu benda, Allah tahu perkara wajib. Boleh tak? Fardu kifayah memang gini. Yang ni tak faham tak dosa Jangan bersedih hati. Jangan duk terang-terang sangat. Allah tahu dia tak ada anak. Maknanya Allah tahu benda perkara yang wajib. Allah tahu anak bagi Allah tak ada. Allah tahu perkara mustahil. Yang dalam ni dan mengetahui yang mustahil. Allah tahu perkara mustahil. Iaitu diketahui pada azali syarikul bari ini tiada baginya. Syarikul bari tak ada baginya. Syarikul bari sekutu. Tuhan satu lagi lah. Jadi Allah tahu Tuhan satu lagi tak ada. Allah tahu Tuhan satu lagi tak ada. Allah tahu perkara mustahil. Allah tahu tak ada Tuhan satu lagi. Itu Allah tahu perkara wajib. Allah tahu Tuhan Allah tahu Tuhan satu lagi tak ada. Allah tahu tak ada Tuhan satu lagi. Tu je. Allah tahu tak ada Tuhan satu lagi. Allah tahu Tuhan satu lagi tak ada. Allah tahu tak ada Tuhan satu lagi. Itu wajib. Allah tahu perkara wajib. Allah tahu Tuhan satu lagi tak ada. Itu Allah tahu perkara mustahil. Serabut tak apa. No problem. Kalau serabut biarkan je. Sebab tu dekat sini dan mengetahui yang mustahil. Allah tahu perkara mustahil iaitu tahu pada azali. Tak apalah itu kita tak bahas pada azali kan. Allah tahu diketahui syarikul bari. Allah satu lagi, Tuhan satu lagi tiada. Tu Allah tahu Tuhan satu lagi tiada. Maknanya Allah tahu perkara mustahil. Allah tahu tak ada Tuhan satu lagi. Itu bukan Allah tahu perkara mustahil. Itu Allah tahu perkara wajib. Iaitu apa? Tak ada Tuhan satu lagi adalah wajib. Tak ada Tuhan satu lagi. Wajib tak ada Tuhan satu lagi. Wajib akal tak ada Tuhan satu lagi. Tapi Tuhan satu lagi tak ada. Tuhan satu lagi tak ada. Itu mustahil. Jadi Allah tahu Tuhan satu lagi tak ada. Maknanya Allah tahu perkara mustahil. Dua benda tu dalam bahasa Melayu sama je. Iaitu tak ada Tuhan satu lagi. Kena teliti baru nampak beza. Ya. Betul. Selagi tak teliti, selagi itulah tak boleh nampak beza. Sebab orang Melayu dia akan cakap benda perkara tu sama je. Tak ada Tuhan satu lagi. Tuhan satu lagi tak ada.
Tak ada Tuhan satu lagi. Tuhan satu lagi, tak ada. Bagi orang Melayu sama je. Sebab tu bahasa Melayu ni bahasa yang apa? Mudah. Kalau orang Arab ke apa duduk kejap je kat Malaysia dah pandai cakap dah. Orang Bangla kejap duduk. 3 bulan orang Bangladesh. Saya kenal 3 bulan. Bangladesh. 3 bulan duduk dah boleh cakap Melayu dah. Tapi pelik-pelik lah tapi dah boleh cakap Melayu. 3 bulan. Kita duduk Bangla 3 bulan. Tak kerti apa lagi. Sebab apa? Bahasa Melayu ni sangat dia kona-kona pun dia sama. Tahu Allah tak ada anak. Tahu anak bagi Allah tiada. Tahu Allah tak ada anak. Tahu anak bagi Allah tak ada. Tahu sama tahu Allah tak ada anak. Itu tahu perkara yang wajib. Tahu anak bagi Allah tak ada. Itu tahu perkara mustahil. Melayu dua-dua sama dia, itu Allah tak ada anak. Senang Melayu. Okey. Jadi sebab kalau masuk periksa, kalau jawab macam tu salah. Kalau kata dia masuk periksa kan, kata contohnya, apakah Allah tahu perkara yang Allah tahu perkara yang mustahil, katanya. Maka Allah tahu perkara yang mustahil. Kan? Berikan takrif Allah tahu perkara yang mustahil. Maka dia kata Allah tahu dia tak ada anak. Allah tahu dia tak ada anak tu bukan mustahil, tu tahu perkara wajib. Wajib akal wajib. Habis tu salah lah walaupun maksudnya sama, maksudnya betul, tapi salah. Habis tu macam mana Allah tahu perkara mustahil nak jawab dia? Jawab dia, Allah tahu anak bagi Allah tiada. Okey. Dan mengetahui segala yang harus. Allah tahu tentang dirinya sendiri. Allah tahu tentang syarikul bari. Allah tahu tentang sekutu yang mustahil lah bagi Allah, yang mustahil tak masuk akal bagi Allah. Dan takkan Allah tak tahu perkara harus, iaitu makhluk lah, kita semua lah perkara harus yang boleh ada boleh tak ada. Takkan Allah tak tahu kot. Jadi maka dan mengetahui segala yang harus itu, dan mengetahui segala yang harus. Apakah perkara yang harus? Sebab yang 3 tadi, wajib, mustahil, harus. Iaitu diketahuinya Allah tahu segala yang harus. Harus ni makhluk lah, senang cerita. Yang boleh ada boleh tak ada. Kita semua lah. Selain daripada Allah lah. Okay? Segala yang harus, yang telah ada, dan yang lagi akan diadakan. Tak ada lagi, akan datang, akan diadakan. Mana tahu yang akan diadakan? Dah Allah tentukan akan diadakan nanti tahun 2024 ada, maka Allah tahulah. Tahu kenapa? Sebab Allah nak jadikan, Allah telah tentukan pada 2024. Benda tu tak ada lagi. Jadi Allah tahu tak? Allah tahulah. Allah tahulah. Sama ada yang telah ada ataupun yang lagi akan diadakan, semua Allah tahu. Akan diadakan tu apa? Akan diadakan tu tahun depan, 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun lagi, kiamat, bangkit pada kiamat, masuk dalam syurga atau dalam neraka, dan kekal dalam syurga, dalam neraka, dan kekal dalam syurga dan neraka tadi, semua Allah tahu. Jadi Allah tahu seseorang tu sebelum dia diciptakan, Allah dah tahu bahawasanya dia akan masuk syurga. Yang mana dia masuk syurga tu kan selama-lamanya. Maka Allah tahu apa yang dia buat, apa yang dia nak makan dalam syurga nanti, apa yang terjadi dalam syurga, Allah tahu. Dan syurga itu kekal selama-lamanya, dan Allah tahu selama-lamanya. Maksudnya Allah tahu apa yang berlaku dalam syurga nanti. Kenapa kita ambil syurga? Sebab syurga tu tidak ada penghujung, kekal. Bila kekal, itu kita ambil maksimum terus. Kalau kata Allah tahu tak kita apa akan jadi dekat kita sampai kiamat, tak payah ceritalah sampai kiamat. Kita up maksimum terus. Masuk syurga dan kekal selama-lamanya dalam syurga kan? Yang itu Allah tahu tak? Allah tahu. Tahu apa? Masuk syurga Allah tahu, dan selama-lamanya. Selama-lamanya Allah tahu dengan ilmu Allah yang tidak ada penghujung. Dengan ilmu Allah yang tidak ada penghujung juga Allah tahu. Jadi maknanya apa yang kita akan buat dalam syurga nanti, kita akan makan apa, kita akan buat semua. Malah kelip mata kita berkelip dalam syurga, kelip. Semua Allah dah tahu.
dan kita berkelip dalam syurga tu selama-lamanya. Kan kita duduk, contohlah kita berkelip-kelip dalam syurga kan duduk dalam syurga selama-lamanya, dan Allah tahu selama-lamanya, dan Allah tahu dengan ilmu Allah yang tidak ada sud, tidak ada penghujung. Oh, macam mana tak boleh pergi? Infinity. Tak lagi. Tu maksud tahu. Bila sebut segala-galanya yang lagi akan diadakan dan yang lagi akan ditiadakan. Pun sama juga. Nanti Allah akan musnahkan Allah semua. Sekarang ada lagi. Allah tahu tak bila kita akan mati? Tahu lah. Tahu. Bila Allah tahu bila kita akan mati, kalau kita nak kiaskan kepada qudrat iradah, kalau Allah tahu kita bila nak mati, maka yang bila kita nak mati tu, siapa yang tentukan? Iradah tu. Allah lah. Takkan Allah tahu je tapi orang lain yang tentukan, atau yang lain yang tentukan dia tu mati bila. Maka Allah lah yang tentukan dia mati bila. Sebab tu Allah tahu. Dan bila mati tadi tu, bila nak mati tu, siapa yang buat dia mati? Allah lah. Kudrah lah kat situ. Allah lah yang matikan dia. Takkan ada orang boleh matikan dia pun. Habis malaikat maut, kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Malaikat maut tu sebagai wakil aja. Bukan malaikat maut yang cabut nyawa, ataupun bukan malaikat maut yang mematikan. Allah yang mematikan. Sebab kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Malaikat maut wakil Allah. Allah yang mematikan. Jadi bila Allah tahu segala-galanya, Allah tahulah bila kita nak mati. Bila Allah tahu bila kita nak mati, siapa yang tentukan? Dia kait. Allah lah yang tentukan, takkan orang lain kot. Bila Allah dah tentukan dia nak mati bila tahun, bila saat, bila, siapa yang mematikan? Allah lah juga. Kalau kita kait ke situ. Kait ilmu. Dan bila Allah dah tentukan dan Allah dah tahu apa yang kita akan buat, semua Allah dah tahu. Sejak azali lagi. Yang kita nak buat ni ada yang baik, ada yang buruk. Kita bukan buat baik aja. Habis yang buat buruk tu, Allah dah tahu ke yang akan datang kita akan buat buruk tu? Kan segala-galanya baik ke buruk tu pun segala-galanya lah. Jadi Allah dah tahu akan buat buruk. Ya, buat buruk tu buat jahat. Allah tahu. Bila Allah tahu, kita kait dengan iradah. Kalau Allah tahu saja. Tapi Allah tak nak ianya terjadi ke macam mana? Bila Allah tahu, Allah lah yang nak ianya jadi. Takkanlah ada dalam dunia ni yang bukan Allah nak jadi. Tiba-tiba jadi juga. Maknanya Allah lah yang nak jadi. Maknanya Allah yang nak jadikan dia buat jahat. Kat situ yang jadi kembali kepada qada dan qadar balik. Kembali kepada qada dan qadar balik. Allah yang takdirkan perkara baik dan perkara buruk. Perkara jahat, semua Allah yang dah tentukan. Yang tadilah, asal daripada ilmu, Allah tahu. Perkara baik dan perkara buruk yang kita akan lakukan. Allah tahu. Bila Allah tahu, kias dengan, kait dengan iradah. Kalau Allah tahu, kita akan buat yang jahat, yang buruk, siapa yang tentukan kita buat yang buruk? Allah. Tak, bukan Allah. Yang lain. Yang lain yang ada. Apa yang berlaku kat dunia ni, ada yang lain menentukan selain pada Allah. Bahaya tu. Boleh kufur tu. Allah lah yang tentukan. Allah yang tentukan. Allah yang nak ianya terjadi. Jahat pun lah. Lepas tu, bila sampai waktunya, siapa buat? Takkan dia buat sendiri. Maknanya dia memberi bekas. Kan Allah kudrah. Allah bersifat kudrah. Allah yang beri bekas. Maka Allah yang buat. Maknanya Allah yang buat, Allah yang nak dan Allah tahu. Perkara jahat itu. Ya. Jadi dakwah dah faham. Ya tak ya juga. Okey. Dia kait kat situ. Okay. Dan kalau orang yang masuk neraka, orang kafir masuk neraka, Allah tahu dah yang mana-mana akan masuk neraka. Dan dalam neraka tu jika dia kekal, Allah tahu apa seksaan, apa yang akan terjadi, Allah tahu segala-galanya. Allah tahu segala-galanya yang berlaku dalam neraka bagi orang kafir ni. Dan neraka tu kekal selama-lamanya, dan Allah tahu juga selama-lamanya, dengan maksud Allah tahu sejak azali lagi, dengan ilmu Allah yang tidak ada sud, tidak ada penghujung. Apa yang berlaku dekat orang dalam neraka. Okey. Maka tiada baginya ta'alluq salihil qadim. Ilmu tak ada ta'alluq salihil qadim dan tanjizi hadis. Yang ada tanjizi qadim saja. Kenapa pula? Yang kita dah bahas dah, salihil qadim panjang. Kemampuan, kebolehan, kepatutan. Salihil qadim, tanjizi qadim, lulus sejak azali, ataupun istilahnya lulus sejak azali. Kemudian tanjizi hadis, iaitu
terjadi ketika barulah tanjizah hadis baru. Jadi maka tiada ilmu ni tiada takluk solih qadim dan tanjizah hadis kita bahas satu. Kerana jika ada takluk solih qadim atau tanjizah hadis melazimkan, mengautomatikkan automatik Tuhan tu jahil. Tuhan tu bersifat jahil. Macam mana tu? Kenapa pula takluk ilmu tak ada, tak masuk, tak termasuk dengan soluhi qadim dengan tanjizih hadis? Kita ingat balik tak apa soluhi qadim tanjizih hadis tu? Kedua lupa balik tu. Ada dekat ada dekat 74 Rumi tu kan. Takluk soluhi qadim iaitu patut pada azali. Tuhan mengadakan mungkin. Patut. Ataupun bahasa kita sekarang, kebolehan, kemampuan, kelayakan. Kalau Allah nak buat, boleh. Walaupun Allah tak buat lagi makhluk, tapi tetap Allah Maha Mencipta, tetap Allah Maha Mengetahui, walaupun Allah tak cipta lagi. Tapi dari sudut kelayakan, kepatutan, kebolehan, bolehlah. Sama Allah cipta atau tak cipta, tetap Allah ada kepatutan atau kebolehan. Soluhi qadim. Azaliyah qadim. Takluk tanjizah hadis pula artinya tunai yang baru, terjadinya perkara baru, barulah. Takluk tanjizah hadis. Tanjizih qadim, mana tanjizih qadim? Mana tanjizih qadim? Oh, tanjizih qadim dia ada dekat dekat iradah 77. Tanjizih qadim iaitu tunai pada azali. Iaitu menentukan mungkin dengan iradahnya sejak azali lagi, tentukan. Nak sejak azali lagi. Jadi, okey, kita dah faham sikit, ingat sikit dah. Maka tiada baginya takluk soluhi qadim dan tanjizih hadis. Yang ada hanya tanjizih qadim saja. Kita faham sikit slow-slow. Kerana jika ada takluk soluhi qadim dan tanjizih hadis tu nanti dulu melazimkan Tuhan itu bersifat jahil, maka automatik Allah tu jadi jahil. Macam mana? Okay. Ketika azali, kita ambil faham kudrah dulu. Kudrah iradah. Kudrah iradah. Ketika azali. Maksud ketika azali itu, kita semua tak ada lagi lah. Sejak azali lagi. Okay. Ketika azali atau sejak azali, waktu itu Allah tak buat apa-apa lagi. Yang ada hanya Allah saja. Allah tak buat apa-apa lagi lah. Dia panggil azali. Kita nak faham azali ni sebenarnya tak boleh betul-betul faham. Sebab dia sejak azali lagi. Bila sebut azali itu, sejak azali lagi. Maknanya, mudah kata, ketika azali atau sejak azali lagi, ketika itu Allah belum buat apa-apa. Bila Allah buat je tanjizih hadis. Jadi hadis baru dah. Jadi belum buat apa-apa lagi. Yang ada hanya Allah saja. Okay. Dan walaupun Allah tak buat apa-apa lagi, tetap Allah bersifat qudrah dan iradah. Bukan bermakna Allah perlu mencipta makhluk, barulah Allah qudrah. Tidak. Allah tak cipta pun Allah tetap qudrah. Okay. Allah tetap iradah. Allah tetap ilmu. Jadi, sejak azali lagi, sebelum semua ni ada, hanya ada Allah saja. Allah telah, perkataan telah tak cantik. Allah tetap bersifat qudrah dan iradah. Okay, qudrah. Kita ambil qudrah lah. Qudrah. Maknanya Allah ada keupayaan, ada kemampuan, ada kepatutan untuk buat sesuatu walaupun tak buat lagi. Itu dia panggil soluhi qadim. Bila Allah menjadikan makhluk, yang Allah nak tadi, Allah nak jadikan pada tahun sekian-sekian, pada waktu sekian-sekian, maka makhluk tu terjadi. Bila terjadi tu dia panggil tanjizih hadis. Baru. Jadi, kalau kita kias tadi tu kudrah. Allah buat kudrah. Maknanya, sebelum diciptakan makhluk semua ni, sejak azali, Allah sifat kudrah, ada keupayaan, ada kemampuan, cuma tak buat je lagi, dia panggil suluhi qadim. Kemudian bila sampai pada waktu yang Allah nak jadikan, maka Allah jadikan.
Allah yang bersifat kudrah jugalah, kuasa jugalah. Jadikan. Bila jadikan, barulah jadikan. Jadi dua. Dua je. Baru. Jadikan masa baru. Jadikan masa baru. Dia panggil tanjizih hadis. Kalau kita kias kudrah tadi kepada ilmu. Ilmu, sebab dia kata tak ada solihil qadim, tak ada tanjizih hadis. Ilmu, jika ada solihil qadim. Kita kiaskan tadi. Kudrah tadi tukar jadi ilmu. Bermakna, masa azali, sejak azali lagi, dulu, Allah ada kemampuan untuk tahu. Kita tukar je. Daripada buat kudrah, kuasa kepada ilmu. Macam tu baru boleh faham. Kalau tidak, susah nak faham ini. Dia kena bandingkan dua ni. Kena ulang balik. Sejak azali lagi, ketika azali, Allah belum buat apa-apa. Yang ada hanya Allah saja. Waktu tu Allah telah bersifat kudrah pastinya, walaupun tak cerita apa-apa pun. Okay. Maksudnya, Allah yang bersifat kudrah ni maksudnya, Allah ada keupayaan, kemampuan dan kepatutan. Ada kebolehan untuk buat. Tapi tak buat lagi. Cuma ada dah kebolehan tu. Ada kebolehan tu. Waktu, ketika itu dipanggil soluhil qadim. Okay. Bila Allah dah buat, pada waktu yang Allah nak, dia jadi tanjizih hadis. Baru. Tukar ilmu. Ketika soluhil qadim, semua tak ada. Yang ada hanya Allah. Allah ada kemampuan untuk tahu. Allah ada kemampuan untuk dapat tahu sesuatu ilmu. Tapi tak tahu lagi. Tapi tak dapat lagi. Nampak? Macam mana boleh kata gitu? Soluhil qadim. Kita kiaskan dengan kuasa jadi. Sejak semua itu tak ada. Hanya ada Allah sahaja. Allah tak cipta apa-apa lagi. Allah ada kemampuan untuk mencipta. Ada. Tapi tak cipta lagi. Allah ada kebolehan untuk buat. Boleh. Dia panggil soluhil qadim. Tukar. Buat cipta tadi dengan tahu. Sebab ilmu tahu. Pada soluhil qadim. Iaitu tak ada apa-apa lagi makhluk. Yang ada hanya Allah saja. Maka Allah ada kemampuan untuk tahu sesuatu ilmu. Tapi Allah tak tahu lagi. Sebab tu soluhil qadim tak boleh. Okay. Tukar kudrah tadi dengan ilmu aja. Sebab tu soluhil qadim tak boleh. Tak ada. Sebab kalau ada, maknanya ketika semua ni tak ada, Allah cuma ada kemampuan untuk tahu. Tapi tak tahu lagi. Nak kiaskan dengan kudrah, kuasa, iaitu sejak soluhil qadim, kudrah boleh. Okey. Ilmu yang tak okey. Kudrah okey. Kudrah iaitu kuasa. Ketika soluhil qadim, tak ada yang hanya ada Allah je. Allah mampu boleh nak buat. Cuma Allah tak buat lagi. Allah tak buat lagi. Mampu untuk buat. Ada kebolehan. Kepatutan untuk buat tapi tak buat lagi. Jadi lemah tak Allah itu? Tak lemah. Sebab Allah boleh buat. Cuma Allah je tak buat lagi. Allah mampu. Allah berkuasa untuk buat. Cuma Allah je tak buat lagi. Tak buat apa-apa lagi. Soluhil qadim. Maka tak jatuh martabat Allah. Tak lemah Allah. Bila kita kata Allah boleh buat tapi Allah tak buat lagi. Allah tak nak buat lagi. Maka tak jatuh. Sebab tu soluhil qadim boleh pada kudrah. Tapi kalau letak pada ilmu, soluhil qadim, sejak semua ni tak ada, hanya ada Allah aja. Allah ada kemampuan untuk tahu sesuatu perkara itu. Allah ada kemampuan untuk tahu sesuatu ilmu itu. Tapi Allah tak tahu lagi. Allah ada kemampuan untuk buat. Tapi Allah tak buat lagi. Itu okey. Kudrah. Allah ada kemampuan untuk tahu. Tapi Allah tak tahu lagi. Maka sambung sikit. Maka lepas tu baru Allah tahu. Iaitu baru Allah tahu tapi qadim juga. Allah tahu tu qadim jugalah. Qadim juga. Dia panggil tanjizih qadim. Maka bermakna Allah tahu tanjizih qadim tu, Allah tahu sejak azali juga. Tapi didahului dengan tak tahu juga, jahil. Sebab soluhil qadim. Sebab tu soluhil qadim tak ada. Kalau soluhil qadim ada, menyebabkan, melazimkan, mengautomatikkan Tuhan itu jahil. Jahil maksud apa? Mula-mula tak tahu, lepas tu tahu. Walaupun qadim dengan qadim. Tak tahu tu qadim lagi. Sebab ada kemampuannya tapi tak tahu lagi. Qadim. Kemudian barulah selepas pada itu Allah tahu. Qadim juga. Allah tahu. Jadi tetap juga didahului dengan tak tahu. Maka jahil. Sebab tu soluhil qadim tak ada. Dia tanjizih qadim aja. Memang tahu dah. Memang tahu. Memang tahu sejak azali. Macam itulah istilah memang tahu sejak azali. Sebab tu tak boleh tanjizih soluhil qadim. Tak boleh. Tak boleh. Sebab itu bermakna didahului dengan jahil. Lagi teruk, kalau kata ada tanjizih hadis. Ini ramai kata gini.
Dia tak cakap tanjizih hadis sebab dia tak ngaji tauhid. Tapi dia mempunyai maksud tanjizih hadis. Ilmu Allah ni, antara takluk ni adalah tanjizih hadis. Orang ramai salah faham. Tapi dia tak cakap tanjizih hadis sebab dia tak mengaji. Habis dia cakap apa? Dia kata takkanlah esok Allah tahu. Nak jadi apa? Benda tak jadi lagi mana Allah tahu. Dia bila jadi barulah Allah tahu. Itu tanjizih hadis. Itu ramai sangat. Takkanlah Allah tahu kita masuk syurga ke neraka. Mu'tazilah sebenarnya tu. Fahaman ni. Takkan Allah tahu kita masuk syurga ke neraka. Kalau Allah tahu, mana Allah yang tentukan. Apa Allah cipta kita? Dan Allah suruh buat baik. Allah tak bagi berlarang buat jahat. Sedangkan Allah dah tahu dan Allah yang tentukan kita masuk syurga atau neraka. Apa benda? Allah tak tahu lagi kita masuk syurga ke neraka. Tak tahu. Allah tak tahu. Habis tu bila jadi nanti baru Allah tahu. Sebab tu Allah bagi kita kederat untuk kita buat baik. Jangan buat jahat. Bagi akal. Nanti bila kita buat, masa kita buat tu baru Allah tahu. Maknanya tanjizi hadis. Sedangkan tengok kita kata. Kalau kata Allah, takluknya tanjizi hadis, melazimkan Tuhan itu bersifat jahil. Memang tak sebut tanjizi hadis. Tapi itulah maksud mereka. Allah tahu tak kita masuk syurga ke neraka? Allah mana tahu, tak mati lagi. Tunggulah kita tengok. Mati dulu, timbang. Lepas timbang, yang mana berat barulah Allah tahu. Secara halus. Dia mengatakan takluk ilmu adalah tanjizi hadis. Baru tahu bila jadi. Sedangkan soluhi qadim pun tidak. Tanjizi hadis pun tidak. Yang ada tanjizi qadim. Iaitu Allah tahu sejak azali lagi. Gitu je. Allah tahu sejak azali lagi. Boleh tak? Simak. Ngam tak? Ngam ke tak ngam? Penat tau. Memang. Sangat penat. Tapi tak sepenat Qudrah Iradah lah. Qudrah Iradah penat. Ilmu ni, tapi dia agak susah untuk menggunakan istilah-istilah Melayu, yang mana istilah Melayu tu mempunyai 2 makna, 3 makna. Kebetulan pula istilah Melayu tadi tu dipinjam daripada bahasa. Dan nak guna istilah takut tersalah faham, memakhlukkan Tuhan lah pula. Sebab tu ramai guru-guru kita tak nak sebut macam saya sebut, tak nak cakap macam saya cakap. Sebab mereka sangat menjaga. Sangat menjaga. Bila jaga tu, masalahnya anak murid tak faham. Dia terpaksa guna macam tadilah. Tapi penat tu. Tanjiz qadim berlaku atau dilakukan. Kita tak panggil berlaku lah, Ridwan. Kita tak panggil berlaku. Kita panggil lulus. Kenapa saya sebut lulus? Kenapa tak nak sebut berlaku? Sedangkan boleh aja berlaku. Tapi kalau bersebut berlaku, Melayu punya istilah tu tak sesuai. Takut orang salah faham. Jadi sebutlah perkataan lulus. Lulus sejak azali. Dia jadi pening. Lulus. Itu yang masalah lah. Tak boleh cakap berlaku. Kalau berlaku, jadi. Berlaku ni jadi kan. Jadi ni makhluk. Jadi makhluk. Dan bila sebut makhluk, bukan sejak azali lah. Tanjizi hadis. Jadi tak bolehlah sebut berlaku. Walaupun faham dalam kepala kita, saya fahamlah maksud itu. Tapi tak boleh. Sebab dia boleh menimbulkan salah faham. Mungkin bagi kita atau bagi orang. Jadi kita sebut apa berlaku tu? Lulus. Allah, luluh pula. Lulus. Okay. Tanjiz hadis dilakukan setelah kewujudan makhluk. Bukan juga. Tanjiz hadis itu bukan setelah kewujudan makhluk. Dia tak pakai perkataan setelah. Tak boleh setelah. Kewujudan makhluk tu lah tanjiz hadis. Kalau setelah jadi makhluk, baru tanjiz hadis. Bukan. Kejadian makhluk itulah tanjiz hadis. Nampak tak? Sebab tu, walaupun nampak saya menggunakan istilah-istilah macam istilah biasa aja atau macam istilah Melayu okey aje, tapi sangat jaga-jaga juga tau. Saya tak pernah sebut macam ni. Dilakukan setelah. Setelah tu tak boleh. Setelah tu tak boleh. Kewujudan makhluk tak boleh. Kenapa? Tanjiz hadis itulah kewujudan makhluk. Dia tak ada setelah-setelah. Kalau sebut setelah, bermakna dah ada makhluk baru tanjiz hadis. Bukan. Makhluk ada itulah tanjiz hadis. Lulus baru.
Maksud lulus baru tu apa? Lulus baru tu baru jadi. Baru jadi tu apa? Makhluk, bukan setelah jadi. Nampak? Memang kita faham, saya faham lah maksud setelah yang dalam kepala masing-masing tu. Cuma terpaksa guna perkataan lulus. Buat sungguh. Buat sungguh boleh. Buat sungguh boleh. Setelah tu bahaya. Setelah tu. Tanjizih hadis setelah tu bahaya. Sulhi qadim pula ialah kemampuan sejak azali. Tu okey. Kemampuan. Tapi bila sebut kemampuan, setengah ulama dia tak bagi sebut. Sebab mampu-mampu ni rank kekuatan. Jadi kata apa? Kepatutan. Jengkreng. Kepatutan pula. Sebab nak menjaga tadi tu. Jadi kalau saya guna cara baru ni, yang lepas kita olah guna cara bahasa yang berbahaya tadi tu, untuk faham berbahaya bahasa tu, akhir sekali kita kena bersihkan balik. Habis yang tadi tu, bahasa-bahasa yang berbahaya yang tadi tu, saya telah bersihkan balik. Supaya yang tadi tu untuk faham aja. Bersihkan balik. Ini yang kebanyakan orang dia tak buat. Sebab memang bahaya. Bahaya. Kalau buat juga, dia jadi penat. Untuk setiap perkataan istilah tu terpaksa dijaga. Tak boleh, jangan lebih. Cukup. Jangan cross the border. Jangan. Itu yang penat. Penat mental dan penat fizikal dan mental penat. Sebab tauhid ni memang fizikal dan mental penat. Allah. Tapi hasilnya kalau kata faham. Ada yang kata Lena tidur malam ni, hilang penat. Macam orang beranak. Masa beranak tu sakit, tengok bayi, tengok anak ni hilang sakit. Macam tu lah lebih kurang. Ketahui olehmu adalah ta'alluq qudrah iradah ilmu, hal keadaannya beratur. Beratur tu bukan bertertib. Maksudnya serangkai, 3 in 1, 1 in 3. Macam tu lah. Bila satu tu mesti berkait. Itu maksud beratur. Iaitu ta'alluq qudrah mengikut iradah, ta'alluq iradah mengikut ta'alluq ilmu. Allah buat. Allah cipta. Allah berkuasa untuk buat cipta. Allah buat. Bila Allah buat, maknanya Allah yang nak lah kan? Bila Allah buat, mestilah Allah yang tentukan apa yang nak buat tu. Iyalah. Tu dah ta'alluq iradah. Bila sebut buat, automatik je. Buat apa? Buat telefon. Telefon pula, buat telefon. Mana qudrah, Allah yang bersifat qudrah, buat telefon. Buat pula bulat ke petak ke apa? Petak. Tentukan penentuannya, buat bila, petak ke, macam mana warna apa semua. Iradah, kena kat iradah. Habis kalau kata dah Allah tentukan begini, tak ke dengan ilmu, ke buat bodoh-bodoh aje? Buat jahil-jahil gitu, tak, mestilah ilmu. Tu dia kata ni, bila sebut qudrah, automatik iradah. Bila sebut iradah, automatik ilmu. Bila sebut ilmu, automatik iradah. Bila sebut iradah, automatik qudrah. Bila sebut qudrah, automatik ilmu. Bila sebut ilmu, automatik iradah. Dia begitu. Automatik semua. Automatik tu apa? Lazim. Tu lazim tu. Ataupun dalam kitab kita kata beratur. Keadaannya beratur. 3 in 1 lah. Beratur tu. Tak boleh lagi 3 tu. Allah cipta kita. Qudrah kan, Allah cipta kita. Kuasa cipta kita. Cipta kita, saya, lelaki. Lelaki tentukan lelaki bukan perempuan. Iradah. Bila nak buat tu, buat bodoh-bodoh. Taklah buat bodoh-bodoh, mestilah dengan ilmu. Dan dah lepas buat tu, apa yang berlaku? Allah tahu apa yang berlaku yang setelah Allah buat. Allah tahu apa yang saya akan buat. Allah tahu. Bila Allah tahu, siapa yang tentukan buat? Allah lah juga yang tentukan, iradah. Bila Allah dah tentukan, bila sampai waktunya jadi, tanjizah hadis jadi, siapa yang jadikan? Allah lah, qudrah. Dia pusing itu aja. Pusing kat mana 3 ni. Itu maksud hal keadaannya beratur, iaitu ta'alluq qudrah mengikut ta'alluq iradah, ta'alluq iradah mengikut ta'alluq ilmu. Wallahu a'lam. Cukup sejam. Ta'alluq sama' dan basar akan datang. Penat. Ta'alluq sama' dan basar. Terkait, yes, berkait, boleh juga berkait. Ta'alluq sama' dan basar. Rakaman ini adalah siri yang ke-50 tauhid. Rakaman ada kat YouTube. Siapa yang nak ulang-ulang, nak apa-apa, pada dah jelas molek dah. Mantap. Dengar-dengar macam ni jadi hilang penat tadi. Padahal lelah ni, penat. Fizikal dan mental penat. Tapi dia jadi lega. Tak apa. Macam mana?
Uh, ada rakaman dekat YouTube, boleh tengok daripada siri pertama sehingga siri yang ke-50 ni. 50. Itu pun baru 52 muka surat. Kita semua keseluruhannya 86 muka surat lah, kalau 87 muka surat lah kalau Jawi. Baru 52. Muka surat 52 dah 50. Maknanya tapi apa bab berat-berat dah lepas eh. Dah lepas, don't worry, dah lepas. Ini dia semakin ringan, semakin ringan. Wallahu alam. Tunggu dulu. Selain tasbih kafarah dan salat subhan. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.